Okey, ini video kedua tentang kos buruh. Hari tu video yang pertama cikgu buat tentang kos buruh ialah tentang skim penentuan kos buruh. Yang video tu cikgu tunjukkan macam mana nak kira kos buruh tak langsung dan kos overhead berasaskan jam kerja. That mean cikgu sudah tunjuk kalau ada OT, bekerja lebih masa macam mana nak kira. Kalau dia adanya masa terbiar macam mana nak kira. So untuk video hari ini pula ialah skim yang satu lagi yang berasaskan unit output. Okay, kita ada dua skim utama. Ada two popular one, satu asaskan jam, satu asaskan unit keluaran barang siap pekerja itu. So untuk video hari ini cikgu akan tumpukan macam mana nak kira kos buruh mengikut asas ini, asas unit output. So hari itu cikgu sudah bincang tentang jam kerja kan. Okey, kalau kita tengok kalau berasaskan bilangan jam kerja, actually dia ada kebaikan dia. Dia memang sesuai untuk keluaran yang mementingkan kualiti. Okay, so because dia berasaskan jam kerja, the pekerja akan cuba the more hours they work, they got more pay, right? Lebih banyak masa mereka kerja, mereka dapat lebih bayaran upah. Jadi mereka akan buat dengan elok-elok dan slow-slow. Jadi kualiti barang akan dapat dijamin. Then kerana more hours you work, you get more pay. Jadi ini memberi motivasi. Okay, kepada pekerja untuk bekerja lebih masa. They are willing to do OT. Tapi kalau berasaskan jam ini ada kelemahan dia. Satu ialah output pekerja mungkin rendah. Mungkin because they do slow, jadi mungkin keluaran dia tak banyak, kuantiti dia tak banyak. Tapi kualiti ada. Okay, they will do very slow. Jadi barang yang disiap tu mungkin tak banyak lah. Kerana kenapa mereka tak buat cepat? Okay, kerana mereka mengharapkan supaya mereka ada peluang untuk bekerja lebih masa. So they hope for OT. So they don't do work fast. Slow they do, so that they think they can do OT, they can get more pay. Jadi ini satu kelemahan juga kalau dia berasaskan jam. Dan yang kedua, kerana dia berasaskan jam, jadi pengawasan rapi perlu diadakan setiap masa. Kalau tidak, mereka akan buat kerja slow-slow. So that they can get more pay. Lebih panjang masa bekerja, mereka dapat bayaran yang lebih. Jadi kita perlukan pengawasan lebih rapi lah, supaya mereka buat kerja dengan cepat sikit. Yang ketiga pula, pekerja kalau berasaskan jam kerja, jadi kita tidak dapat membezakan pekerja yang cekap dengan yang tidak cekap. Jadi pekerja yang mahir dengan tidak mahir tidak dapat bezakan. Because all worker akan kerja dengan slow-slow. Jadi kerana mereka tak akan cepat-cepat because they hope for OT, right? So then jadi kita dapat membezakanlah siapa yang lebih cekap, kerana akan mereka menerima bayaran yang sama. Okay. Jadi kerana adanya kelemahan ni, jadi adanya industri dia juga akan mengguna asas yang lain demi berasaskan unit output. Kita tengok yang ni, skim berasaskan unit output, di mana upah akan dibayar berdasarkan kuantiti output yang disiapkan oleh pekerja itu. So berapakah, contoh dia kalau kilang pakaian, okay, berapakah helai pakaian yang dapat dijahit? Dia ikut satu helai mungkin RM20 atau RM30. So dia berdasarkan output dia. Lebih banyak unit output yang disiapkan, lebih banyaklah upah akan dibayar kepada pekerja itu. So formula untuk mengira kos buruh ialah upah dia ialah berapakah unit output yang disiap darab dengan satu unit berapakah kadar dia.
Let's say dia siapkan 10 helai, dan satu ialah satu helai RM30, jadi darablah. Okay, you get the jumlah upah yang akan dibayar kepada pekerja. So kebaikan dengan skim ini ialah dia sangat sesuai untuk industri yang berasaskan kuantiti. Okay, di mana dia memberi galakan kepada pekerja untuk menghasilkan lebih produk. Because lebih banyak helai, lebih banyak pakaian you jahit, you dapat more pay. So they want to do things fast. Mereka akan cepat-cepat buat kerja. Jadi kuantiti dia dapat dijamin lah. Because the more they produce, the more they get more pay. So mereka akan memberi galakan kepada pekerja untuk menghasilkan lebih banyak produk. Dan kebaikan kedua, upah pekerja pun mudah dipastikan. We just look at berapa output dia keluarkan, itulah, dan darab dengan kadar, itulah upah yang you perlu bayar. Jadi dia sangat senang dikira. Dan kebaikan yang ketiga, pekerja yang cekap dengan yang tidak cekap dapat dibezakan. Pekerja yang cekap dia dapat menghasilkan produk yang lebih. Yang kurang cekap dia mungkin tak dapat target tu. So you can bezakan siapa lebih mahir dan siapa yang tak mahir. Dan seperti juga berasaskan jam, ada juga keburukan dia, kelemahan dia. Iaitu kalau dia berasaskan kuantiti, jadi kualiti produk pula akan dijejas. Kerana mereka nak buat kerja cepat, jadi mungkin kualiti yang dihasilkan ni tak bagus lah, because you want to do things fast. So simply lah they do fast in order to get more pay. Jadi mereka tak jaga kualiti. Okay. Dan point yang kedua, kualiti tidak diberi tumpuan oleh pekerja. So inilah keburukan dia kalau berasaskan kuantiti. Dan kita tengok faedah sampingan. Hari itu cikgu kata cost borrow juga terdiri daripada faedah sampingan. Actually is sebahagian daripada upah pekerja. So faedah sampingan ialah faedah yang diberi oleh majikan kepada pekerja extra. Contoh dia seperti KWSP, bahagian majikan have to sumbangkan some percentage of the KWSP. Actually yang itu ialah bahagian upah pekerja. Cuma dia tak sampai tangan pekerja saja, dia akan terus dibayar kepada jabatan KWSP. Pekerja ini hanya boleh guna bahagian upah ni lepas dia bersara. Okay. Dan skim perubatan, this one the MC, you can go to the panel doctor, then you no need pay. Dan pension dan bonus, semua actually yang ni adalah sebahagian daripada upah, komponen upah atau cost borrow. Jadi semua faedah sampingan ni akan direkod sebagai cost overhead kilang. Okay. Dan supaya anda lebih faham, yang inilah dia contoh soalan yang cikgu modify daripada soalan pasir lah. Contoh soalan, macam mana nak kira cost borrow berasaskan output ni. Katakan adanya satu syarikat ABC, dia membayar upah kepada pekerjanya berdasarkan unit output yang dihasilkan oleh pekerja itu. So kadar satu unit output yang dihasil akan dibayar RM10 satu unit. So bayaran asas dia, upah asas ialah RM1,000 sebulan. Dia macam salesman lah. Walaupun you tak dapat target, let's say tak dapat target, but you still get the pay, the basic pay. Kalau tak ada basic pay, nanti tak ada orang nak kerja. Okay, jadi bayaran asas, tak kisah you jahit berapa, tapi mereka akan dapat RM1,000 sebulan. Mungkin mereka got the minimum unit output. So you reach the minimum, then you will get the basic pay lah, RM1,000 sebulan. Mungkin macam itulah ya. So erti dia, RM10 seunit sepatutnya perlu hasil 100 unit output lah. Kalau jahit satu helai pakaian RM10, jadi you perlu actually jahit 100 dalam sebulan, 100 unit
pakaian. Tetapi kalau pekerja ni tak dapat hasilkan 100 unit output, katakan dia hanya dapat hasilkan 80 unit. Jadi pekerja itu masih akan dibayar upah asas RM1,000. That is called upah asas lah, the basic pay. So katakan syarikat ini ada 3 orang pekerja, Faiz, DJ dan Rajan. Okay? Dan dalam bulan Mei, yang inilah maklumat yang telah diperolehi. Katakan Faiz dapat menghasilkan 90 unit pakaian, ada output. DJ pula ialah 120 unit dan Rajendran 130 unit. So ini dia maklumat tambahan. Pekerja diwajib mencarum KWSP sebanyak 7% daripada jumlah gaji dia. Dan Perkeso, that means insurance, sebanyak 2% daripada jumlah upah bulanan mereka. Okay, so once they got the gaji, ini akan darab dengan berapa kadar dia. Satu unit RM10 kan, nanti ini darab lah. But as I said tadi, dia sepatutnya keluar 100 unit kan, tapi dia hanya dapat keluar 90 unit, but you will still get RM1,000 as a pay. So nanti dari RM10,000 katakan untuk Faiz ni, bayaran bulanan dia akan tolak lah 7% dan tolak juga 2%. Okay, barulah dia dapat gaji dia. Yang 7%, 2% ni akan ditolak terus daripada gaji dan tak akan sampai di tangan dia lah. Because this one untuk simpanan saja. Untuk as I said, KWSP bila dia bersara baru dapat duit tu. So RM1,000 dia tak akan dapat RM1,000 lah after tolak this one. Okay. Dan untuk majikan juga, ini kerajaan sudah mengikut akta undang-undang negara kita, majikan juga kena sumbangkan KWSP, katakan di sini 10%, dan Perkeso, insurans 2% daripada jumlah upah pekerja. So, the pekerja akan dapat 7% and 10%. 7% dari gaji sendiri and 10% is the sumbangan majikan. But sumbangan majikan pun tak akan sampai di tangan pekerja lah. As I said, dia akan terus simpan di KWSP. Okay. Yang ni So, apa yang perlu dibuat ialah, inilah contoh soalan minta buat. Kirakan jumlah upah yang perlu ditanggung oleh majikan. Upah yang perlu ditanggung. Sebelum tu cikgu sudah kata, upah ini bukan sahaja barang yang dihasilkan, tetapi dia termasuk juga faedah sampingan yang perlu yang diberi oleh majikan kepada pekerja. So di sini ada faedah sampingan KWSP majikan bagi dan Perkeso. Jadi ini actually merupakan sebahagian upah pekerja. Cuma tak sampai tangan pekerja saja. So when we say upah perlu ditanggung, so mean the majikan will pay the bayaran ikut unit, lepas tu plus the faedah sampingan. These are the upah yang perlu ditanggung oleh majikan. Okay, untuk bulan Mei. Then dari upah ni, bahagilah berapakah perlu direkod sebagai kos buruh langsung dan berapa akan direkod sebagai kos overhead kilang. Okay, so part B pula, soalan minta kira jumlah upah yang perlu dibayar kepada setiap pekerja. So ini perlu ditanggung. Tetapi yang ditanggung tak semestinya akan bayar kepada pekerja kan. As I said, macam KWSP, Perkeso semua itu ialah sebahagian upah tetapi tak akan sampai di tangan pekerja. So yang perlu dibayar dengan perlu ditanggung adalah tak sama nilai dia. Okay, so inilah dia jawapan. Jawapan part A upah yang perlu ditanggung oleh majikan So, kita tengok ni ada 3 orang pekerja, Faiz, DJ, Raja. Faiz dapat hasilkan 90 unit, tak sampai target 100, tetapi dia akan terus juga dibayar the basic pay 1,000. So, hari itu cikgu sudah kata,
yang tanpa hasilkan barang cuma dia akan dianggap sebagai kos berlangsung. So, dari 90 unit yang dihasilkan, kita taraf dah dengan RM10 seunit. So, the cost berlangsung is 900. But, Faiz akan dibayar 1000 kan? Jadi, the extra 100, majikan bayar kepada Faiz ini tak akan dianggap sebagai kos berlangsung, tetapi akan direkod sebagai kos overhead. Kerana RM100 ini dibayar kepada dia macam extra gift to him, tapi dia tak hasilkan apa-apa. So, dia dianggap sebagai cost overhead. Okay. Untuk DJ pula, dia hasilkan lebih lah kan, 120, and memang ada barang, memang dia keluarkan 120, jadi bayaran upah dia ialah times 10 kan, so 1200, dan semua dapat hasilkan, memang ada hasil barang, jadi semua akan dianggap sebagai kos berlangsung. So, sama lah dengan Rajendran, 130, so dia dapat upah, taraf 10 seunit, dapat upah 1300, so semua akan juga dianggap sebagai kos berlangsung, kerana dapat hasilkan, memang dapat hasilkan unit barang tu. So, the total upah yang ialah 3,500, dan kos berlangsung 3,400, dan kos overhead ialah 100 daripada upah yang dibayar. Dan soalan minta kira upah yang perlu ditanggungkan. Tadi cikgu kata upah bukan setakat upah saja. Upah yang perlu ditanggung actually termasuk juga faedah sampingan, okay, yang perlu ditanggung oleh majikan. So, kita tengok apakah faedah sampingan yang diberi oleh majikan. So, Faiz upah dia 1000. Dari 1000, 10% majikan perlu sumbangkan untuk KWSP dia, jadi 100. And 2% yang tariani ialah RM20. So, the jumlah upah actually majikan bayar untuk Faiz ialah 1120. So, sama untuk DJ. Upah yang diberi ialah 1200 based on the barang yang dihasil, tetapi majikan juga sumbangkan KWSP juga sumbangkan peso. Jadi jumlah upah yang sepatutnya ditanggung oleh majikan ialah 1344. Sama juga dengan Rajendran lah. Okay. Ini upah dibayar ikut unit output, lepas tu campur dengan faedah sampingan dia. Jadi inilah 1456 yang terpaksa ditanggung oleh majikan. Okay. So ini, jadi jumlah upah yang sepatutnya ditanggung oleh majikan ialah 3920. Okay. Dan ini dia, jumlah upah yang perlu ditanggung oleh majikan ialah 3920, di mana 3920 ini kos berlangsung ialah 3400. Yang ni kerana dia betul-betul hasilkan barang yang ini. Dan yang extra macam kerja yang tak produktif 100 ini, the extra gift to Faiz adalah dianggap sebagai cost overhead. Dan KWSP per keso sumbangan majikan kepada pekerja juga upah dia tetapi dianggap sebagai cost overhead dan tak sampai, dua ini tak sampai di tangan pekerja. So, jumlah campurkan will be 520. Okay, ini ialah, jadi dari 3920 yang ditanggung oleh majikan, 3400 akan direkod sebagai kos berlangsung. Yang lain, 520 actually direkod sebagai kos overhead kilang. So, inilah jawapan untuk Pak A. Jawapan untuk Pak B pula, dia kata kira jumlah upah yang perlu dibayar. Tadi ialah ditanggung, tapi as I said, ditanggung tak semestinya sampai di tangan pekerja. Jadi, berapakah upah yang akan sampai di tangan pekerja pada akhir bulan Mei? Jadi, ini jawapan dia. Jadi, tadi kita sudah kirakan, inilah upah yang akan ditanggung mengikut unit output dia. Okay, ialah macam ni. So, kita letakkan Faiz 1000, tapi Faiz tak akan dapat 1000. Okay, dia akan tolak KWSP bahagian dia.
KWSP dengan Perkeso, majikan akan sumbang dan pekerja sendiri pun akan tanggung 7% dan Perkeso 2%. So that one nanti akan tolak dari gaji dia. Jadi tak sampai di tangan pekerja. So tolaklah 7% of 1,000, 2% of 1,000 tolak keluar. Jadi sampai di tangan Faiz ialah 910. So sama juga dengan DJ dan Raja. So dia sepatutnya dia sudah buat 120 unit kan, tapi dia tak akan dapat 1,200. And they won't get yang RM84 KWSP, RM24 Perkeso tak akan sampai di tangan. Sudah disimpan untuk KWSP, yang ni sudah disimpan untuk Perkeso. So yang sampai di tangan DJ ialah 1092. So sama juga dengan Raja lah. Dia keluarkan output 130 unit kan. So dia sepatut dapat yang ni, tetapi dia perlu tolak yang KWSP dan Perkeso. Jadi dia cuma dapat sampai di tangan dia ialah 1183. Jadi jumlahkan gaji 3 orang pekerja. Jadi jumlah upah yang perlu dibayar kepada semua pekerja ialah 3185. So akhir bulan ini merupakan gaji terakru lah yang perlu dibayar kepada pekerja. Bukannya yang ni okay, yang ni. Yang lepas tolak KWSP dan Perkeso. So dari situ kita dapati akhir bulan majikan perlu bayar kepada jabatan KWSP dan jabatan Perkeso. Okay? Di mana dia perlu simpan dalam akaun pekerja itu sumbangan majikan dan sumbangan pekerja itu sendiri. Okay, this is the total the majikan have to pay to KWSP yang terakru pada akhir bulan. So Perkeso juga sama, majikan akan sumpan RM70 dan semua pekerja total also RM70. So RM140 pada akhir bulan majikan perlu masuk dalam akaun Perkeso for insurance. So ini merupakan dua ini adalah merupakan bahagian upah pekerja. Okay, memang ini adalah upah pekerja, tetapi tak akan sampai di tangan pekerja lah. Yang ini adalah bahagian pekerja, upah pekerja yang dipegang atau ditahan oleh majikan mengikut undang-undang kerajaan, undang-undang Malaysia kita.